Baik, kita bersama di segmen tamu bahasa ya yang akan menyentuh mengenai dengan perkhidmatan e-buku ataupun LIBI singkatannya dan sahabat perpustakaan. Ya, Alhamdulillah. Jadi narasumber yang kita bawakan untuk hari ini di studio Jubli Emas sudah pun bersama dengan kita berdua ya Muhammad ya. Kita sapa saja terlebih dahulu bersama dengan Yang Mulia Muhammad Hidayatullah bin Haji Yahya selaku penolong pegawai perpustakaan tingkat 1 sudah bersama dengan kita di sebelah kiri Muhammad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita menyentuh mengenai dengan e-buku ataupun singkatannya LIBI ini ya. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkhidmatan e-buku yang dikongsikan disediakan oleh pihak perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka tuan? Okey, e-buku ni adalah satu bahan bacaan ataupun rujukan berbentuk format digital dalam pelbagai genre seperti buku misteri, fiksyen, komik, buku grafik, pembangunan diri dan buku audio melalui aplikasi LIBI yang kami tawarkan secara percuma untuk orang ramai. Secara percuma ya. Jadi kalau kita ni mengetahui juga mengapa e-buku ni sebetulnya semakin popular pada masa kini kan. Kalau dulu memang secara orang mesti dipinggang buku tu untuk dibaca. Kalau ini e-buku bagaimana? Okey, generasi masa kini kita ni mereka ni dari awal sudah terdedah dengan dunia digital dengan sendirinya ia menjadikannya satu kebiasaan dengan perkembangan teknologi terkini lagi dan dari segi penggunaan seperti telefon pintar, komputer dan tablet sudah menjadi satu kebiasaan daripada kehidupan harian mereka dalam era digital ni terutamanya generasi muda sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk mendapatkan maklumat dalam pelaksanaan tugasan dan digunakan untuk bertujuan komunikasi. Dan platform pembelajaran dalam talian dan video pendidikan dan aplikasi interaktif ini juga membantu habis dorang ini juga untuk meningkatkan kefahaman dan minat terhadap format digital ni. So di sanalah orang macam jadi popular penggunaan e-buku masa ni di kalangan generasi yang muda. Jadi senanglah ya untuk mereka ini mengakses tuan ya. Mungkin juga soalan yang seterusnya ada yang bertanya katanya mengapa si LIBI ni semakin terkenal ataupun mengapa apa kelebihan yang ada e-buku tersebut berbanding dengan buku seperti secara fizikal. Okey, ada kelebihan berbandingan dengan buku cetakan ini ia lebih ringan dan mudah dibawa. Macam contoh kalau kita ni keluar negeri contoh anda perlu kita ni bawa buku yang banyak-banyak tu. Kita ni boleh simpan kita ni punya tablet ataupun telefon untuk dibaca, terutamanya kalau macam ni orang long flight so dapat dibaca secara offline dan ia menjimatkan ruang. Macam contoh kebaikannya di perpustakaan contoh walaupun kami ada buku fizikal ia akan menjimatkan ruang kerana format digital ni indah memakan ruang, so indah akan memenuhi rak-rak kami so ia akan menjimatkan ruang dan juga kalau bagi pencinta buku ia akan menjimatkan ruang untuk di rumah dan ia akses segera, so di mana ia dapat diakses bila-bila masalah. Contoh kalau sekiranya akan membaca di mana-mana tempat pun boleh diakses bila-bila masalah dan di mana tempat yang di mana-mana tempat. Okey. Jadi tuan kalau dapat ditanyakan sedikit sebanyaklah ya mengenai dengan e-buku ini. Kalau dilihat pada zaman moden ketika ini ia merupakan satu yang sangat popular bukan saja di negara Brunei Darussalam malah di luar negara juga kan. Jadi kalau dapat ditanyakan dari mana datang idea ataupun kenapa membukakan inisiatif bagi e-buku khususnya di Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam? E-buku ini adalah untuk sebenarnya idea untuk mengadakan e-buku ini kira
sedikit-sedikit menjadikannya satu kebiasaan dan trending untuk terutamanya untuk generasi muda. Sebab itu e-buku ni popular di generasi muda lah. Ia ikut keperluan dari masa ke semasa dan keperluan dari masa ke semasa lah. Dan kalau kelebihan e-buku ni kan, kalau berbanding dengan buku bercetak dari sudut pembelajaran, bagaimana Tuan? Kelebihan e-buku dari sudut pembelajaran ia memudahkan pelajar lah, terutamanya semasa kita ni COVID dulu. Ia banyak membantu pelajar menyediakan bahan lebih cepat lah. Dan kalau kita melihatkan juga untuk e-buku ini, ia merupakan satu digital dan memerlukan web ataupun computer programming yang tersendiri kan, Muhammad kan. Betul. Jadi kalau kita ni ingin mengetahui cabaran untuk menggunakan e-buku ini ataupun apa yang dapat dikongsikan semasa cabaran yang boleh dihadapi ketika ini. Cabaran yang kami hadapi ada beberapa lah. Cabaran yang kami hadapi, di antaranya yang saya dapat kongsikan adalah yang pertama, kurang kemahiran teknologi lah, kemahiran individu tu lah yang menyebabkan seseorang itu takut mencuba. Takut mencubalah. Dan masalah akses pada penggunaan internet dan juga peralatan maksudnya tu macam seperti tablet ataupun smartphone, juga di antara cabaran yang kami hadapi. Tapi alhamdulillah lah, dengan ada usaha pihak perpustakaan dari segi Jirayawara ke sekolah-sekolah, penyediaan internet dan tablet secara percuma di cawangan-cawangan perpustakaan dapat juga membantu mengatasi cabaran yang dihadapi inilah. Alhamdulillah. Okey, jadi rupanya memang sudah diwawarkan dengan Jirayawara di sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita akan mengongsikan juga ya beberapa info yang akan kita kongsikan bersama dengan Auda, bagaimana sebetulnya ciri-ciri aplikasi yang kita ni maksudkan sebetulnya semasa wawancara e-buku bagi LIBI ini. Dan Tuan, kalau dapat ditanyakan juga mengenai dengan perkhidmatan e-buku ini, adakah ia dibukakan untuk orang ramai ataupun bagaimana? Okey, jika yang berminat untuk menggunakan aplikasi LIBI ini, ia dibukakan untuk orang ramai asal saya jadi ahli perpustakaan lah. So siapa saja yang jadi ahli perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, ia dengan sendirinya akan dapat mengakses aplikasi LIBI secara percuma. Okey, jadi sebetulnya kan kita ni tidak sabar untuk melihat bagaimana ciri-ciri aplikasi yang dimaksudkan mengenai dengan perkhidmatan e-buku ataupun LIBI ini kan, Muhammad? Betul, sebentar tadi di awal tadi sebenarnya kita ada menyaksikan juga mengenai dengan video itu, tapi jika sekiranya kita tidak berkesempatan, kita kongsikan sekali lagi kepada kita ya mengenai dengan perkhidmatan e-buku dan tata cara perpinjaman e-buku menggunakan aplikasi LIBI. Kita mau turun aplikasi tersebut di Google Play ataupun di App Store ya Tuan ya, dan ianya adalah percuma mengikut terma dan syaratnya. Mungkin dapat tambahan juga sedikit ya kepada Tuan mengenai dengan tata cara tersebut ya di pagi kita ini. Ya, jadi kita kongsikan yang pertama adalah untuk kita ni memilih tab tersebut ya. Ya, tab tersebut. Kanta pembesar dan seterusnya untuk memilih kotak pencarian dan isi nama buku. Yang ingin dicari dan tekan sekali lagi untuk mula pencarian, kemudian memilih buku yang habis kita inginkan dari senarai carian dan seterusnya. Dan seterusnya juga Auda boleh memilih kotak yang tertentulah untuk memulakan proses meminjam. Dia agak mudah sekali dan step ataupun langkah seterusnya Auda boleh memilih kotak untuk memilih sumber e-buku. Bukan secara fizikal kan Tuan, memerlukan untuk memilih secara e-buku dan seterusnya akan menekan pilih butang borrow untuk membuat peminjaman. Dan agak mudah sekali sebetulnya kepada Auda yang
ingin nyorang secara lebih mudahnya mendownload lah ataupun memuat turun aplikasi Libby ataupun perkhidmatan e-buku ini. Dan saya rasa kan Tuan, seperti yang Tuan kongsikan sebentar tadi, perlunya untuk menjadi ahli perpustakaan terlebih dahulu. Ahli perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. So, siapa yang berminat, mereka boleh pergi ke cawangan-cawangan perpustakaan yang tertentu lah. Jadi secara fizikal lah ya, Secara fizikal. hadir sama. Jika sekiranya seorang tu, boleh kata Tuan, jika sekiranya seorang tu daripada daerah, mungkin di kawasan Sengkurong lah, mungkin waktu tu ia berada di daerah Tutong, bolehkah ia mendaftar je di sana? Tidak ada masalah. Jadi asal boleh ia, dapat mengakses lah ya? Ya, asal ia di bawah perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kalau di daerah Tempurung pun di Dewan Bahasa dan Pustaka daerah Tempurung Pekanbagan lah. Okey. Walaupun orangnya tinggal di daerah Brunei Di Muara. Belait lah ya. Di Belait contohnya. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau kita ni akan bertanya lagi sebetulnya mengenai dengan sahabat perpustakaan. Apa sebetulnya sahabat perpustakaan ini? Okey, sahabat perpustakaan ini adalah satu program, program sukarelawan sebenarnya yang diungkayahkan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia dibuka kepada orang awam yang berminat untuk menyokong pustakawan dengan menyumbangkan pengetahuan, buah fikiran, ilmu, kemahiran, kebolehan atau tenaga fizikal. So secara keseluruhan ia sebenarnya sukarelawan lah, cuma dinamakannya sebagai sahabat perpustakaan. Cukup menarik program tersebut dan mungkin dapat dikongsikan pula apakah antara tujuan utamanya dan adakah ia dibukakan kepada golongan-golongan tertentu sahaja? Okey, tujuan utama projek ini adalah untuk membantu pustakawan dalam pelaksanaan ataupun melaksanakan berbagai tugasan perpustakaan serta mengendalikan aktiviti di cawangan perpustakaan di seluruh negara Darussalam. Antaranya termasuk kerja-kerja pustakawan, menyelenggarakan kegiatan atau memberi bantuan kepada pengguna. Dengan penglibatan sukarelawan ini, kaki tangan perpustakaan dapat memberi fokus kepada pekerja-kerja utama mereka sekaligus meningkatkan kualiti ataupun kecekapan perkhidmatan perpustakaan. Seterusnya menggalakkan penglibatan orang awam dalam menggalakkan penggunaan perpustakaan. Dan seterusnya sukarelawan yang mempunyai kemahiran yang tertentu ataupun skill yang tertentu sudah tentu dapat mengadakan program ataupun perkhidmatan tambahan untuk pembaruan sesebuah organisasi. Dan golongan itu adalah terbuka kepada semua golongan kategori, iaitu kanak-kanak, remaja dan dewasa. Cuma kalau kanak-kanak dalam pendaftaran nanti perlu ada kebenaran itu. Yang perlu ada kebenaran dari ibu bapa atau penjaga. Okey, menarik sekali ya. Ada 3 kategori, kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Jadi kalau dapat dikongsikan juga kalau keramaian sahabat perpustakaan ini pada ketika ini dalam berapa orang sudah? Dan mungkin dapat kongsikan juga sedikit sumbangan yang telah pun diberikan oleh pihak perpustakaan kepada mereka. Okey, alhamdulillah setakat ini pendaftaran menunjukkan sambutan yang menggalakkan dengan lebih 70 peserta dalam mendaftar dari semua daerah yang merangkumi pelbagai golongan termasuk pelajar, belia, warga perkhidmatan awam, pekerja swasta, pesara dan masyarakat setempat. Alhamdulillah, ia menunjukkan bahawa projek ini merupakan satu inisiatif yang positif dan dapat penerimaan baik daripada masyarakat. Di antara kerja-kerja yang disumbangkan adalah seperti kerja-kerja penyelarasan projek atau kegiatan, rakaman ulasan buku di media sosial kami, YouTube, sesi bercerita dan rakaman untuk buku audio aplikasi Libby. So itulah dia di antara sambutan dan contoh yang dapat dikongsikan. Baik, kalau dilihat juga daripada pengongsian berkenaan memang cukup menarik juga. Ia memberikan satu kesan positif, tapi mungkin dapat dijelaskan dengan lebih lanjut lagi impak kepada organisasi yang mengikuti program berkenaan, Tuan. Okey, impak kepada sebuah organisasi adalah penglibatan sukarelawan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang. So ia jadinya ia akan membagi
peluang untuk kolaborasi, peluang yang baru, kolaborasi dan kerjasama lah. Dan seterusnya idea dan kemahiran sukarelawan ini menyumbangkan kepada kejayaan ataupun kejayaan projek lah ataupun objektif sesebuah organisasi. Dan kami dapat melatih sukarelawan ini menjadi pemimpin dan penggerak komuniti, seterusnya untuk menjadi pelapis kepada masyarakat lah. So, itulah dia di antara impak yang dapat dikongsikan. Ya, jadi impak yang positif sekali lah untuk organisasi dan juga sahabat perpustakaan ataupun lebih dikenali sebagai sukarelawan kan. Jadi alhamdulillah mengenai dengan perkhidmatan e-buku LIBI ini, pasti ada yang mungkin belum saja berkesempatan untuk bersama dengan kami. Wawancara pada pagi ini adalah mengenai dengan segmen tamu bahasa perkhidmatan e-buku LIBI dan sahabat perpustakaan. Jadi sekali lagi kita akan mengongsikan antara video pendek yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda. Jadi kita akan saksikan bersama selepas ini. Baik, itulah ya aplikasi yang dapat kita saksikan bersama. Kalau dilihat juga Tuan ya, kadang-kadang aplikasi ini berlainan kalau dari segi Android dan juga iOS itu sendiri ya. Jadi adakah ianya hampir bersama saja ataupun senang saja untuk habis kita memahami? Sebenarnya ya aplikasi LIBI ini ya mesra pengguna lah. So tidak ada masalah, ia akan memudahkan kami lah. Walaupun ada masalah penglihatan sedikit, ia dapat diubah suai ikut orang preference kita ni lah. Betul. Kadang-kadang apa ni orang telefon kita ni ada kecil, ada besar. Kalau paksa jauh ada untunglah sedikit ya. Jadi ia mesra pengguna insya-Allah, dan ia akan memudahkan lagi pada bus kita, terutama sekali mungkin yang memang kadang-kadang kalau minjam buku ni risau betul. Secara fizikal kalau dibawa ke kedai ataupun dibawa berjalan tu kadang-kadang takut mana tangannya sebelah tu minum ada minuman, makan tu lagi tumpah. Itu memang satu perkara yang merisaukan, terutama sekali anak-anak ya yang meminjam buku berkenaan. Jadi dengan adanya aplikasi tersebut insya-Allah akan lebih memudahkan lagi ya, dan juga dapat menyelamatkan lagi carbon print kita ni ya, dan menjadi satu kebanggaan jugalah untuk kita ni. Saya juga ingin mencubalah. Mungkin selepas ini saya akan memuat sekarang aplikasi sekarang. Jangan. Jadi alhamdulillah itulah yang menariknya yang kita bawakan bersama dengan Auda, perkhidmatan e-buku ataupun LIBI. Jadi kalau dapat ditanyakan mengenai dengan perkhidmatan e-buku ini, tadi Tuan ada menyebut mengenai dengan Jerayawara. Mungkin antara sekolah-sekolah yang dapat Tuan kongsikan yang telah pun dikongsikan ataupun maklumatnya diberikan kepada sekolah-sekolah tertentu di negara Darussalam. Alhamdulillah Jirawire ke sekolah-sekolah tu kami mengambil kesempatan lah untuk mengendalikan Jirawire tu semasa perjalanan kebudayaan, dudun bahasa, dan semasa perkhidmatan perpustakaan bergerak ke sekolah-sekolah kerajaan dan swasta. So itulah di antara peluang kami untuk memberikan kepada guru-guru dan anak-anak lah. So untuk menggunakan aplikasi LIBI ini, dan alhamdulillah kami telah menerima sambutan yang baik lah dari segi pendaftaran. Betul, alhamdulillah. Baik, menyentuh tentang pendaftaran ini, mungkin bagaimana jika ada sekiranya orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin juga sedikit pengungsian lah mengenai dengan acara-acara yang mungkin telah berlangsung, sedang berlangsung dan mungkin di masa akan datang, Tuan. Okey, acara yang akan datang lah, kalau yang saya akan kongsikan dengan Tuan dan Puan adalah acara sepanjang bulan Ramadan, iaitu pada masa ini pihak perpustakaan sedang giat membuat persediaan untuk melaksanakan projek sepanjang bulan Ramadan yang akan datang bagi mengisi masa dengan aktiviti berfaedah, berunsur keagamaan dan kemasyarakatan.
Di antara kegiatan yang dikongsikan adalah seperti yang pertama, projek iaitu ataupun program cuti sekolah semasa bulan Ramadan, iaitu setiap cawangan perpustakaan akan mengadakan aktivitinya tersendiri. Yang kedua, projek amal ataupun kempen kebajikan baju raya, iaitu konsepnya sumbangan pakaian yang terpakai. Dan ketiga, 60 minit bersama Al-Quran, iaitu untuk meraih keberkatan dan ganjaran pahala pada bulan Ramadan dengan membawa orang ramai meluangkan masa sekurang-kurangnya selama 60 minit untuk membaca dan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran secara fizikal dan secara maya melalui laman sosial perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka nanti. Dan yang terakhir, bagi yang ingin mengetahui perkembangan projek kami, mereka boleh menghubungi kami di talian 82668880. 82668880. Selain itu, perkembangan terkini juga boleh diikuti melalui media sosial kami di Instagram @pdbp.brunei. @pdbp.brunei. So itulah. Ya, mudah untuk mudahkan habis kita ya. Jadi sebetulnya agak banyak pemakluman yang dikongsikan sebentar tadi ya, antara acara yang akan diadakan khususnya di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal ini nanti. Betul ya. Jadi terutama sekali kepada anak-anak, memang dia dapat kita ni nafikan mereka ini sekarang kita ni sendiri pun juga sudah melekat dengan digital ini, dengan gadget dan juga Teknologi sebagainya. baru. Jadi kita gunakanlah dengan sebaik mungkin. Dengan kegunaan tersebut, ambil impaknya, kita ni masukkan secara fizikal ke dalam aplikasi secara digital agar anak-anak ini akan lebih juga gemar untuk membaca. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak ini akan mendorong mereka untuk mendapatkan buku tersebut secara fizikal ya. Baik, dikongsikan kepada bis kita ya, sedikit sekali lagi kepada bis kita yang ingin membuat turun aplikasi tersebut, iaitu aplikasi Libby di Google Play dan juga di App Store ya. Ramizah. Jadi Auda bolehlah melihat dengan skrin TV yang kita kongsikan pada ketika ini, perkhidmatan e-buku Libby, muat turun aplikasi di Google Play dan juga App Store. Dan untuk maklumat seterusnya, Auda boleh melayari ke laman Instagram Perpustakaan DBP BSB. Dan seterusnya akan kita kongsikan sebetulnya antara cara-cara yang akan Auda lihat mengenai dengan aplikasi Libby ini. Jadi Auda untuk memulakannya, Auda boleh memulakan untuk memilih tab yang tertentu seperti yang tertera di skrin TV Auda pada ketika ini. Dan seterusnya untuk langkah yang kedua, memilih kotak pencarian ataupun search yang terletak di atas aplikasi tersebut dan isi nama buku yang ingin Auda cari dan tekan butang search tersebut untuk memulakan pencarian. Jadi ianya agak mudah sekali. Dan ketiga pula, Auda boleh memilih buku yang Auda inginkan dari senarai carian. Mungkin Auda sudah tahu apa jenis-jenis buku, apa nama-nama buku yang akan Auda pinjam melalui daripada aplikasi Libby ini. Auda boleh menekan pilihan tersebut dan memilih kotak yang tertera di skrin TV Auda ketika ini untuk mula proses meminjam. Dan dari aplikasi Libby pula, Auda boleh memilih kotak tersebut untuk memilih sumber e-buku melainkan memilih sumber fizikal. Ya, jadi itulah yang dapat Auda saksikan, memilih butang borrow antara langkah yang terakhir untuk Auda membuat peminjaman melalui aplikasi Libby perkhidmatan e-buku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya mudah ya untuk habis kita mendapatkan aplikasi tersebut atau mendapatkan ilham, ide dan sebagainya hanya dengan meminjam secara digital. Anda perlu habis kita hadir ke perpustakaan. InsyaAllah sekarang ini mudah untuk habis kita muat turun aplikasi tersebut. Jangan tunggu laba-laba. Ianya percuma. Jangan tunggu lama-lama. Habis kita downloadlah aplikasi tersebut sekarang untuk mengetahui
mengetahui mengenai dengan aplikasi Yang berkenaan. penting jadi ahli dulu. Yang penting jadi ahli terlebih dahulu ya. Saya ahli sudah, Muammar. Oh. Saya boleh download sekarang. Jadi motor sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama Jadi baiklah tuan, alhamdulillah kita hampir di penghujung segmen wawancara ini. Mungkin ada harapan dari pihak tuan sendiri Ya. bersempena dengan wawancara yang kita kongsikan untuk hari ini. Silakan tuan. Harapan kami di Pusaka ini adalah untuk memanfaatkan segala perkhidmatan ataupun mengikuti aktiviti yang kami sediakan secara percuma. Dan sebab apa yang kami sediakan ini adalah perkara-perkara yang berfaedah untuk pembangunan diri dan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan secara percuma lah untuk menolong orang luar sana. Betul. Jadi kepada habis kita juga ya untuk mengetahui lebih lanjut. Sekali lagi tuan, bagaimana mengenai dengan laman sosial daripada pihak perpustakaan sendiri? Laman sosial bolehlah melayari @pdbp.brunei. Dan di sana ya, insyaAllah akan dikemas kini lah ni tuan. Ya, jika sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dijelaskan oleh tuan tadi semasa bulan Ramadan nanti, adanya aktiviti pada pihak perpustakaan itu sendiri. Jadi anak-anak jadinya rasanya kalau semasa bulan Ramadan ada peluang untuk terus juga melakukan aktiviti yang bermanfaat. Ya, membaca buku, e-buku, melainkan daripada main game. Ya. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan Yang Mulia Muhammad Hadiyatullah bin Haji Yahya atas tenaga dan juga masa yang diluangkan untuk bersama dengan kami dan juga penonton di luar sana. Jadi untuk itu kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.